Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, jadi alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul pada hari ini, dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan hari ini sihatlah, insya-Allah sihat semua. Insya-Allah, alhamdulillah dah kenyang semua. Jadi pada hari ini ringkas je lah, saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan satu amalan yang boleh memurahkan lagi rezeki kita. Ringkas je hari ini, simple, amalan yang simple. Ya. Okey, jadi pada hari ini saya akan share tentang satu tajuk yang simple lah kan, untuk kata amalan untuk memurahkan rezeki kita. Dan amalan ini bukan banyak pun, bukan 2, bukan 3, bukan 4, tetapi hanya satu amalan sahaja. Dan amalan ni di mana Nabi sendiri dah janji dan Allah dah janji dalam Al-Quran, di mana kalau kita lakukan amalan ni, memang orang kata rezeki kita ni akan melimpah ruah lah, rezeki kita takkan tersekat dan sebagainya lah. Banyak yang Nabi dan Allah dah janji sendiri. Dan kuncinya ialah keikhlasan. Jadi apa amalan yang memurahkan rezeki kita tu? Apa amalannya? Berkhusus. Ada orang kata berkhusus. Okay. Jadi ini adalah satu amalan yang murahkan lagi rezeki kita, iaitu bersedekah. Amal jariah lah kan, sedekah jariah kan. Jadi apa ini sedekah, tuan-tuan dan puan-puan? Sedekah ni adalah di mana orang kata harta daripada kita sendiri, sesuatu harta daripada kita yang kita berikan kepada orang lain. Berikan kepada orang lain, hartalah dari segi duit, orang kata makanan ke apa sebagainya lah. Harta daripada kita yang Allah kurniakan kepada kita, tetapi kita memberi kepada orang yang memerlukan, yang lebih memerlukan, dan orang itu mendapat manfaat daripada apa harta yang kita bagi kepada dia. Jadi itulah sedekah yang sebenarnya. Dan sedekah ni sebenarnya senang ke susah sebenarnya? Senang lah kan. Dan saya percaya sebenarnya zaman sekarang ni orang kata platform ataupun medium untuk kita bersedekah ni dah banyak cara dah. Kalau kita pergi masjid, tabung tu memang dah ada lah, kalau lelaki yang pergi solat Jumaat dan sebagainya. Dan ada sekarang ni orang kata QR code lah kan. Orang kata cara tu dah banyak lah. Sekarang ni macam-macam cara kita boleh buat. Kalau nak sedekah tu, orang kata buka laman web Majlis Agama Islam boleh. Kita boleh buat apa lagi? Kata sedekah kat surau boleh, banyak lah. Orang kata medium yang kita boleh guna pakai sekarang. Dan sebenarnya sedekah ni tak bagi kita miskin pun sebenarnya. Betul? Kan kadang-kadang kata mentaliti lah, kita sendiri, kita rasa macam duit kita dah kurang lah kan, bila kita sedekah habislah duit aku kan dan sebagainya lah. Tetapi sebenarnya kalau kita sedekah, sebenarnya kita punya rezeki akan lagi melimpah ruah kan. Allah dah janji lah, dia kata orang yang sedekah ni takkan pernah miskin, takkan pernah putus rezeki kepada orang yang sentiasa bersedekah kan. Sebab apa? Kita kena bantu orang lah. Sebenarnya kita tak boleh lah membiarkan kalau ada orang yang kesusahan ni, kita biar dia. Betul? Dan jadi ini adalah amalan orang kata yang membuka pintu rezeki kita kan. Saya percaya kat sini orang kata semua ni pemurah belaka kan. Biasa orang kata tolong orang lah. Yang senang sekali kalau kita nak bersedekah ni macam mana? Kita beri makan kepada jiran pun okey. Contohnya lah kan. Tapi sedekah ni satu sajalah. Kalau kita bersedekah kepada orang, janganlah kita mengharapkan balasannya kan. Kalau kita bagi contoh RM5, kalau kita sedekah kat masa malam, kita duduk macam kita fikir Allah akan balas kita dengan RM10, RM50. Jadi mentaliti macam ni kita tak nak lah sebenarnya kan. Kita kena mengharapkan apa balasan lah kan. Hanya Allah yang boleh menilai kita punya keikhlasan. Sebab itu bila bersedekah ni kita kena ikhlas yang pertama, yang utamanya. Tanpa keikhlasan kita punya sedekah ni menjadi sia-sia. Dan Allah juga angkat darjat kepada orang yang bersedekah. Allah angkat darjat dan Allah memuliakan kepada siapa yang selalu bersedekah. Okay, contohnya kalau untuk bersedekah ni, kalau yang senang lah kan, contohnya kalau kita masak ke, kita bagi kat jiran. Tapi janganlah kita mengharapkan jiran kita balas balik kan. Kadang-kadang mungkin kita suruh anak kita hantar pergi rumah jiran, kari pak ke kan, mi goreng ke. Lepas tu bila jiran tak balas, merajuk kan. Tak boleh lah macam tu kan.
Nampak ramai senyum ni, jangan buat macam tu Okey, apa ni, kalau kita contoh kita lah, kita bagi kat jiran, kalau dia tak balas tak apalah kan, yang penting pinggan ke pawai bagi balik, itu yang penting kan. Sememangnya itulah, jangan mengharapkan balasan. Syukurlah kalau kita bagi kat dia, mungkin 2-3 hari dia masak yang sedap-sedap, dia bagi kat kita balik. Itu yang kata yang terbaik lah kan. Dan Nabi janji kepada kita dan Allah janji kepada kita ada beberapa kelebihan yang utama untuk orang yang bersedekah. Okey, yang pertamanya, kelebihan bersedekah. Ini daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi janji bukan Cik Khalid janji, bukan Puan Hasnah janji kan. Ini janji Nabi kepada kita, kepada orang yang suka bersedekah kan. Daripada Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah menambahkan kemuliaannya. Allah akan menambahkan kemuliaan untuk orang yang bersedekah. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Macam saya ulas tadilah kan, Allah angkat darjat kita, orang yang suka bersedekah ni. Yang kedua ni, Allah pula berfirman dalam Al-Quran dan bermaksud perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menubuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Di sini maksudnya apa? Allah nak bagi tahu kita dalam Al-Quran, orang yang bersedekah ni umpama 1 biji benih. Kita yang bersedekah ni lah umpama 1 biji benih kebaikan kita, dan daripada setiap biji benih tu tumbuh 7 tangkai. Daripada 7 tangkai akan ada 100 biji. Maksudnya 7 kali 100. 7 kali 100, 700. Maksudnya 700 kali ganda kebaikan ataupun kata pahala buat kita, orang yang suka bersedekah. Tetapi kalau kita fikir logik lah, sebenarnya Allah boleh bagi kita lebih lagi. Sebab apa? Sebab Allah ni maha kaya. Kalau orang kata, kalau dalam Al-Quran Allah boleh mention kat kita 700 kali ganda kebaikan atau pahala buat orang yang bersedekah, sebenarnya Allah boleh bagi kita lebih lagi. Mungkin 1000, mungkin infinity. Mungkin orang kata infinity ni maksudnya kita tak tahu, orang kata Allah nak bagi kita ni banyak mana pahala kan. Boleh jadi apa yang kita orang kata sedekah dekat orang tu menjadi manfaat yang berpanjangan kepada orang tu. Okey, kemudian yang ketiganya ialah sedekah dapat menghapuskan dosa. Ini yang penting lah bagi saya. Okey, sedekah dapat menghapuskan dosa. Sebab itu kita kena banyakkan bersedekah. Tetapi kita kena susuli dengan taubat lah, bukan hanya semata-mata dengan sedekah sahaja. Yang keempat ialah Allah memuliakan orang yang bersedekah. Macam baru-baru ni kan, yang meninggal tu, Allah yarham Datuk Salahuddin tu. Dia meninggal tetapi orang kata nama dia, orang kata jasa dia orang tetap ingat. Sebab apa? Dia wujudkan Minur Rahmah kan. Maksudnya bila kita dah mati, bila mati seorang anak Adam ni, apa yang orang kata yang membantu dia hanya apa? Hanya tinggal doa anak soleh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Jadi contoh daripada Allah yarham ni lah, dia tinggalkan Minur Rahmah ni untuk orang-orang yang kurang berkemampuan. Jadi apa manfaat yang ditinggal kat kita ni menjadi pahala buat dia yang berpanjangan kan. Walaupun dia dah dekat alam lain, tetapi orang kata pahala tu kan, orang-orang yang susah ni dapatlah orang kata makan menu-menu rahmah ni. Orang akan mendoakan kebaikan buat dia. Samalah macam kita duduk dekat mana pun kan, kalau kita orang kata buat kebaikan menjadi manfaat untuk orang lain, orang doakan kebaikan buat kita, orang kata pahala banyaklah buat kita kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kalau tu orang kata, kalau sedekah ni bukanlah daripada segi wang ringgit sahaja. Kita boleh sedekah kalau baju yang tak pakai, bagi kepada orang yang tak berkemampuan, masak kan. Kita boleh sedekah bagi tenaga pun boleh. Kalau macam orang kata tragedi banjir dan sebagainya, bila kita banyak membantu orang ni, itu dikira sedekah juga, walaupun sedekah tenaga kita. Okey. Yang kelima ialah mendapat naungan di hari akhirat. Allah dah jamin dah kepada siapa yang bersedekah ni akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang-senang kita nak dapat naungan Allah, betul? Kita sebagai pendosa dan sebagainya. Tetapi bila kita orang kata adanya amalan bersedekah ni, dia membantu kita, permudahkan kita di hari akhirat insya-Allah.
Dan yang keenam ialah sedekah menjauhkan seseorang daripada api neraka. Ini orang kata amalan ni pentinglah, menjauhkan kita daripada api neraka. Orang kata menjamin kita sebenarnya tempat kita di syurga. Dan ada juga orang kata di syurga ni ada pintu yang khas untuk orang yang bersedekah. Ada pintu khas untuk kita yang suka bersedekah. Jadi 6 kelebihan yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya orang kata bukan daripada sisi agama Islam saja kan. Kalau kita sebagai individu, sebagai seorang manusia, sememangnya kita kena membantulah. Bersedekah ni lebih kepada kita membantu orang sebenarnya kan. Kita membantu orang yang memerlukan. Lepas ni kalau kita pergi pasar malam ke apa kan, tengok orang minta derma, janganlah kita lari pula kan. Kadang-kadang orang minta abang RM2 boleh tak? Lari tu kan hujung kan. Jangan macam itulah. Kalau kita bagi, orang kata sedekah ni bukan RM1 ke apa, kita bagi mana kita termampu. Janji orang kata kunci dia tu ikhlas. Itu yang penting. Kalau kita bagi RM50,000 pun orang kata tak ikhlas, tak jadi apalah kan. Kalau sedekah, contoh kita bagi sedekah kat mana lagi? Masjid. Bila mana masjid tu siap, maka kalau kita ni mati ni kan, amalan kita, pahala buat kita ni berpanjangan. Sedekah masjid, bina tahfiz, surau plak ni pun ada nak sedekah kan, ada tabung. Tuan-tuan perempuan masuk kan. Banyaklah orang kata jadikan sedekah tu kita anggap orang kata boleh memberi manfaat kepada orang tu. Dan manfaat apa yang orang tu dapat tu membantu dia untuk ubah nasib hidup dia kan. Dia akan mendoakan kebaikan buat kita insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya kan. Itulah orang kata amalan sedekah ni nak highlight je lah. Sama-sama kita buat lah. Bukan hari-hari kita nak sedekah RM5, RM10. Kita buat mana yang termampu. RM1 pun Allah pandang. Allah tak pandang nilai, tetapi Allah pandang keikhlasan kita insya-Allah. Jadi itulah yang kita nak highlight. Moga-moga kita dapat istiqamah dalam bersedekah kan, membantu orang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.